mood yang lebih ringan, lighter mood berbanding dengan sebelum-sebelum ini, kerana sebelum ini banyak kita berfokus kepada berita-berita yang agak berat seperti politik yang tidak berkesudahan. Hari ini kita nak fokus kepada satu dapatan tinjauan yang menarik oleh firma penyelidikan Ipsos berkenaan dengan kesihatan mental rakyat Malaysia. Kalau saya boleh kongsikan, ini antara intipatinya yang kami sudah cerapkan dalam bentuk grafik. Mereka ditanya, maksud saya rakyat Malaysia ditanya dan ditinjau, apa perkara yang paling membimbangkan anda? Dan ini adalah laporan yang terbaru Mei 2022. 53% yang tertinggi mengatakan mereka bimbang dengan situasi keuangan dan rasuah di negara kita. Kemudian diikuti dengan pengangguran 34% dan menarik COVID-19 turun ke tangga ketiga 31%. Ini adalah kali pertama dalam masa yang agak panjang COVID-19 bukan lagi merupakan kerisauan terbesar rakyat Malaysia. Ia sudah digantikan dengan pengangguran dan juga keuangan dan rasuah. Tapi rakyat Malaysia masih lagi juga bimbang dengan isu kemiskinan dan inequality, ketidaksaksamaan sosial. 30% masih risau dan sudah tentu inflasi juga tidak lari daripada senarai ini. Malah mungkin mengejutkan setengah pihak ia berada di tangga terakhir daripada 5 itu kerana kita sering berbincang berkenaan dengan harga barang yang asyik meningkat baru-baru ini. Dan pada masa yang sama dapatan ini juga menunjukkan, tinjauan ini juga menunjukkan rakyat Malaysia sudah kembali sudi untuk berbelanja berbanding sewaktu pandemik. Perbelanjaan isi rumah meningkat kepada 44%. Pembelian utama. Pembelian utama itu maksudnya adalah pembelian-pembelian yang besar seperti kereta dan juga rumah. 40% kata mereka selesa untuk membeli kereta atau rumah at this point in time, pada ketika ini. Manakala perbelanjaan isi rumah itu adalah lebih kepada barangan harian. Barang-barang rumah. 44% mengatakan mereka sanggup membeli. Ini adalah tinggi berbanding dengan bulan-bulan sebelum ini seperti yang anda lihat sejaklah tahun lepas. Adakah ini merupakan pemulihan sentimen dan bagaimana kita mengembalikan kesihatan mental rakyat Malaysia yang banyak terkesan selepas 2 tahun lebih? Kita berdepan dengan tempoh yang begitu getir dan menekan apabila kita belum berdepan dengan pandemik COVID-19. Saya mau berbincang dengan pakar psikiatri Universiti Melaya, Profesor Madya Dr. Mohsin Ahmad Zahari. Prof, adakah dapatan oleh Ipsos ini menunjukkan selepas 2 tahun lebih, 2 tahun setengah, rakyat Malaysia mungkin secara kolektifnya sudah berada dalam mood yang lebih baik? Bak kata orang, kita sudah menarik nafas lega, the worst is over, atau adakah itu konklusi yang agak terlampau mudah dan simple bagi Prof? Ya, selamat petang, Assalamualaikum. Terima kasih yang bagi ruang saya untuk komen dengan dapatan Ipsos ni. Jadi memang kalau dilihatkan, saya selalu bercakap even masa kita melalui COVID tu, MCO, PKP semua tu, itu adalah first wave ataupun gelombang pertama. Gelombang pertama itu COVID tu sendiri, di mana dikhawatiri dia merebak lah, kena kawal lah, kesihatan awam kena ada sistem tu dengan baik dan berkesan. Tetapi kemudian biasanya dia akan disusuli dengan gelombang kedua. Gelombang kedua inilah gelombang yang mengganggu kesejahteraan rakyat. Contohnya kesan ekonomi daripada apa yang berlaku seperti dalam dapatan ini. Dan biasanya memang daripada macam dulu ada wabak penyakit dan sebagainya kalau berlaku, yang wabak kedua ni bukan wabak kedua, gelombang kedua ni adalah mengganggu kesihatan mental, di mana kualiti kehidupan rakyat terancam pada ketika itu, seperti domain dalam dapatan penyelidikan yang dibuat ataupun survey yang dibuat ni berkenaan dengan entiti-entiti ataupun perkara yang penting dalam kehidupan kita, dalam segi rasuah, pengangguran, COVID, kemiskinan dan inflasi. Ini semua adalah penting. Jadi kita mungkin rakyat rasa lega. MCO dah kurang, dah tak ada, dan COVID pun terkawal, dan kesihatan rakyat macam lebih terjaga. Tetapi masalah sekarang kita berhadapan dengan, saya rasa, cabaran yang lebih getir lagi kerana akibat daripada kesejahteraan rakyat tu sekarang dah mula melanda kepada rakyat secara amnya. Dan memang kalau tengok dapatan ini pun dia menyatakan dia buat survey mengenai inflasi, tapi saya tak pasti bila survey ini dibuat. Mungkin pada Disember atau Januari contohnya. Pada masa itu berkemungkinan rakyat
perasaan rasa gembira tu lebih nyata lah, sebab kita baru nak balik pada normal, sempadan dibuka, ekonomi dibuka, jadi kelegaan tu lebih ketara. Tetapi kalau dilihat dalam masa terdekat, seperti dinyatakan tadi, isu financial atau kewangan dah mula menusuk kalbu rakyat ni, macam inflasi, pengangguran dan sebagainya. Jadi itu fenomena yang kita hadapi pada ketika ini. Ya, laporan mengatakan bahawa ini adalah dapatan setakat Mei 2022, tak pasti bila tinjauan dan cerapan suara itu dilakukan. Tapi saya mahu balik pada apa yang Prof sebut sebentar tadi berkenaan dengan satu lagi cabaran getih selepas ini. Saya mahu mendapat sikit penjelasan. Adakah Prof maksudkan kenaikan harga barang dan inflasi yang Prof jangka akan memanjat ranking dalam top 5 apa yang rakyat Malaysia risaukan melihat kepada perkembangan baru-baru ini? Rakyat sebenarnya yang berada di lapangan, yang kena menyara kehidupan, meneruskan kelangsungan kehidupan mereka, dan di mana kebanyakan mereka memang telah mengalami kesukaran semasa masa COVID menyerang kita lah 2 tahun yang lepas. Jadi di sini masalah ekonomi memang sentiasa mendepani rakyat pada masa COVID menyerang, dan sekarang ini apabila kita sudah dia panggil kita nak masuk ke endemik ini, kesan daripada 2 tahun lepas tu masih ada, dan kesejahteraan rakyat, contohnya kenaikan harga barang yang dirasai kalau tak dibendung dengan baik, dia akan menyebabkan kegangguan mungkin kesihatan mental rakyat juga, kerana kalau dilihatkan dari aspek kesihatan mental ni, satu daripada komponen penting adalah financial security ataupun jaminan kewangan. Contohnya dia bekerja, dia ada sumber pendapatan yang tertentu. Jadi ini penting. Jika mereka sudahlah tak bekerja, sumber kewangannya berkurangan, tidak ada jaminan, kemudian masalah inflasi harga barang pula naik, ini akan mengganggu kesihatan mental, seterusnya tekanan emosi bagi rakyat. Bila tekanan emosi ini terganggu, kualiti kehidupan pastinya akan terganggu juga akhirnya. Dan ada kadang-kadang bila keadaan ekonomi terganggu, kita lihat ada kejadian orang kata macam cuba bunuh diri dan sebagainya boleh meningkat. Ya, cubaan bunuh diri itu meningkat ke paras yang tertinggi pada sewaktu kita berdepan dengan pandemik sepanjang 2 tahun yang lepas, malangnya. Bagaimana kita mahu mengekalkan paras kesihatan mental itu, kita akan bincang sedikit saja lagi. Tapi sebelum itu saya mahu kembali kepada COVID-19. Sudah tentu antara tumpuan laporan ini adalah COVID-19 sudah jatuh sebagai kerisauan terbesar at Malaysia, digantikan dengan rasuah dan sebagainya. Boleh atau tidak kita meletakkan ataupun kita menilai, mengukur sejauh manakah paras yang sihat untuk kita bimbang berkenaan dengan COVID-19? Sudah tentu kita gembira orang sudah semakin tidak bimbang. Pada masa yang sama dengan pandemik yang sudah membuktikan berkali-kali ia boleh muncul semula dengan varian yang macam-macam dan sebagainya. Kita perlu juga ada sedikit kebimbangan dan precaution dan mengambil langkah berjaga-jaga. Jadi bagaimana kita ingin mencari keseimbangan ini? Kita tidak ambil ringan 100% tapi tidak paranoid juga pada masa yang sama. Ya, cantik tu. So kita kena balance dalam kita mendepani kehidupan kita dalam era nak masuk endemik ini, di mana kita kena sentiasa mengutamakan kesihatan lah. Kita dah menanamkan budaya yang baik. Contohnya semua dah biasa pakai mask, dah biasa basuh tangan, social distancing, maksudnya physical distancing, bukan social, maksudnya jarak 1 meter dan sebagainya. Jadi ini kehidupan cara ini mungkin terpaksa kita teruskan juga, tetapi dalam pada masa yang sama kita boleh juga bersosial dengan mengambil kira amalan baik tadi sebagai langkah utama. Contohnya kalau kita masuk dalam tempat yang ramai orang, kita kena pakai mask lah, kita tak boleh biar diri kita terdedah, dan selain daripada itu kita kena buat tabiat kesihatan yang bagus, contohnya membasuh tangan dan sebagainya. Jadi ini kena diteruskan, dan saya bimbang juga kalau lama-kelamaan rakyat kita, orang ramai leka ambil ringan. Yalah, kalau ikut dari segi evolusi macam
virus dan sebagainya, dia boleh bertukar-tukar corak kan, daripada Delta ke Omicron dan sebagainya. Sekarang ni alhamdulillah Omicron ni mungkin tak teruk macam yang satu ketika dulu, tetapi tak mustahil jika kita leka proses virus ni menjadi lebih kuat dan sebagainya, dia boleh menyerang kembali. Jadi kita tidak harus ambil mudah, utamakan kesihatan, dan kita kena jadikan budaya kesihatan diutamakan, keselamatan individu kita dan ahli keluarga, orang ramai kita kena utamakan. Kita kena pastikan risiko jangkitan contohnya adalah minimum, supaya kita tidak melalui masa macam PKP dulu. Ya, Prof, saya tak mahu merendahkan kebimbangan atau kerisauan orang lain. Itu subjektif dan bergantung pada bagaimana hidup setiap seorang itu. Itu tidak adil untuk kita menghakimi. Tetapi manusia ada, saya rasa, betulkan saya jika saya salah selaku seorang pakar psikiatri, Prof. Manusia ada kecenderungan untuk risau. We have a tendency to worry. Kerana sekarang kita, mungkin ada antara kita yang merasakan bahawa kita hidup dalam tempoh yang agak stressful, dalam tempoh ekonomi agak sempit, ekonomi tidak begitu baik. Tapi saya ingat sejak saya kecil pun, orang sering di sekeliling saya sering mengatakan bahawa sekarang ni ekonomi tak bagus, sekarang ni dunia kita banyak perang dan isu yang merisaukan dan sebagainya. Dan mungkin setiap generasi itu akan sentiasa fikir mereka hidup di tough times walau bila pun. Adakah ini betul? Dan adakah humans sebenarnya ada kecenderungan untuk merasakan sebegitu, dan kita ada kecenderungan dalaman untuk fokus lebih pada negatif daripada positif? Ya. Menarik, itu soalan psikologi tu. So kalau dilihat, memang manusia akan kecenderungan untuk menjadi kebimbangan untuk sesuatu perkara, dan juga akan mudah risaulah. Dan ini boleh dilihat dari segi individu contohnya. Jadi kalau individu itu ada kerisauan sebab kekurangan punca pendapatan atau ada gangguan dalam hubungan interpersonal, ahli keluarga dan sebagainya, perkara itu adalah satu, mungkin pada mulanya adalah satu yang normal. Tetapi jika tidak dibendung dan keadaan tu mungkin persekitaran tu tambah teruk, contoh dalam kes ni lah, harganya makin lama makin melambung sehingga kosnya di luar kemampuan rakyat untuk menampung keperluan biasa mereka. Ini mungkin akan ditonjolkan dengan masalah kerisauan yang lebih serius lagi. Ya, dia akan menerukkan lagi, dia akan menambahkan lagi. Kalau disebut dari segi psikiatri ni, kalau gangguan, contohnya gangguan tidur, gangguan fikir hidup dah tak bermakna, dia fikir dah tak boleh nak fokus dengan pekerjaan seharian, ini mungkin dah menjadi satu gangguan yang amat serius yang perlu perhatian. Adakah mereka yang tinggal di bandar sememangnya tidak boleh lari daripada hakikat bahawa mereka akan lebih tertekan berbanding mereka yang tinggal di luar bandar? Kita semua tahu, kita semua masuk kerja pejabat pukul 9 atau pukul 8, mengharungi kesesakan lalu lintas, kerja stres, kena bekerja-kerja masa, bagi ibu bapa di luar sana kena fikir anak nak ambil selepas ni dan sebagainya, balik pun jam lagi. Ini adalah orang kata the rat race. Jadi adakah itu satu hakikat bagi mereka yang hidup di bandar untuk mencari rezeki? Dan apabila kita semakin mengejar urbanisation, kita akan secara kolektif menjadi masyarakat yang lebih tertekan seperti di negara-negara maju. Betul. Memang itu dikaitkan setengah negara yang kita dah lihat, di mana negara itu dah hampir fully urbanized. Macam kalau kita lihat di negara, saya suka kita tarik dengan Korea contohnya. Jadi negara Korea ini antara lain mereka telah maju daripada negara yang asalnya mungkin bercorak pertanian dan sebagainya. Jadi apabila perubahan itu berlaku, memang ada research menunjukkan juga tekanan kepada rakyat itu akan meningkat. Cara kehidupan rakyat berubah, budaya yang diterapkan mungkin ada berubah daripada budaya asal mereka. Jadi ini memerlukan adaptasi mental juga. Dan jika adaptasi ini tidak diolahkan dengan baik, corak kehidupan bandar macam kata tadilah, jam jalan yang teruk, ramai orang gunakan jalan raya,
perjalanan pergi tempat kerja pun ambil masa yang lama, balik pun lama. Dia akan boleh lihat jugalah kalau dulu masa COVID jalan tak teruk, tak banyak kereta, jadi dari segi itu orang rasa lega. Tetapi lepas dibuka balik semua ekonomi, nampaknya keadaan lalu lintas pun bertambah serius jugalah. Jadi mungkin bunyinya mesti masalah-masalah kecil, tapi kalau kita berdepan dengan benda yang sama tahun demi tahun selepas, untuk 10 atau 20 tahun, mungkin dia akan semakin, kata orang, build up. Itulah harga sebuah kemajuan, Prof, apabila kita mengejar kemajuan dan urbanisasi seperti yang kita lihat di Korea Selatan. Akhir sekali, Prof, secara ringkasnya, apa rahsia kepada kebahagiaan? What's the secret to happiness? Setiap hidup tidak sempurna. Tapi apa yang kita boleh lakukan untuk bahagia? Sebenarnya semua hidup kita ni ada cabaran. Kita kena terima hakikat itu, where we come from. Kita mesti percaya kita mungkin berhadapan dengan cabaran dan kesukaran. Dan kita perlu ada satu amalan yang baik. Pertama, kehidupan healthy lifestyle, cara kehidupan yang sihat. Kemudian selain daripada itu, mungkin kita amalkan minda yang positif. Kita panggil positif psikologi. Contohnya, saya nak tekan di sinilah, dari segi kesihatan mental, positif psikologi ni penting. Contohnya, kita berhadapan dengan social media, kita banyak online, jadi kita kena limitkan masa. Berita yang kita terima, kita kena kawal berita tu benar tak benar. Dan di masa COVID ini pula, kita kena dapat maklumat-maklumat yang baik dan boleh membantu kita membuat jagaan supaya kesihatan kita terjamin, tidak dapat COVID dan sebagainya. Jadi itu antara, saya rasa, ingredient lah ataupun ramuan untuk kita jiwa kita lebih tenteram. Itu yang saya dapat fikirkan. Baik, terima kasih, Prof. Kita patut bincang berkenaan dengan laporan ini, tapi saya tertarik juga untuk berbincang dalam kerangka yang lebih besar. Kita akan sudah tentu meneroka laporan ini dengan lebih mendalam secara salah satu item ni. Kita tak lupakan bahawa rasuah dan kewangan dan politik masih lagi menjadi stress point tertinggi dan terbesar rakyat Malaysia mengikut dapatan ini, termasuk inflasi dan juga masih lagi COVID-19. Itu kita akan dalami dengan lebih lanjut dalam buletin-buletin kami yang seterusnya. Prof, terima kasih. Profesor Madya, Dr. Muhsin Ahmad Zahari, pakar perunding psikiatri Universiti Malaya. Kita akan berhenti rehat seketika. Selepas ini kita mau bincang berkenaan dengan